Buletin Didik 25 Februari bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam semalam berlangsungnya konsert Diraja Kementerian Pendidikan KPM di Panggung Sari Istana Budaya. Konsert tahunan itu diadakan selama 3 hari bermula semalam hingga esok dengan membawa tema Mulanya di Sini Cerita Cinta. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli menghadiri konsert berkenaan. Turut hadir Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali dan kepimpinan tertinggi KPM. Selain itu, Pengerusi Kumpulan Media Prima Datuk Seri Said Hussein Al-Junaid, Pengarah Urusan Kumpulan Rafiq Razali, Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Rosli Sabarudin dan Ketua Pegawai Eksekutif Didik TV KPM NTV7 Silen Paul juga hadir. Konsert yang diadakan setiap tahun itu merangkumi seni visual, muzik, tari dan teater. Menggabungkan persembahan muzik orkestra dan lagu melalui pelbagai genre merentas zaman, nyanyian, tarian serta sisipan teater sebagai elemen jalinan penceritaan konsert mengikut segmen. Menurut Datuk Fakhruddin Ghazali, penganjuran konsert ini memberi ruang bagi warga pendidikan terutamanya murid dan guru untuk mempamerkan bakat dan potensi mereka dalam seni persembahan. Dalam ini kita mungkin bercakap kecemerlangan akademik, tapi yang sebenarnya anak kita punya potensi yang pelbagai. Jasmaninya, emosinya, rohaninya, sosialnya dan tentulah intelek yang kita harapkan. Jadi bakat yang ditunjukkan itu menggambarkan mereka sudah ada satu nilai-nilai yang cukup murni, lengkap dari segi pembangunan anak itu sendiri. InsyaAllah kalau perkara ini dapat kita laksanakan dari semasa yang semasa dengan sokongan semua pihak yang berada di dalam negara kita ini, pasti anak-anak kita akan terus berjaya dengan cemerlang. Tambahnya, program itu dijayakan oleh 248 orang jawatankuasa produksi yang terbahagi kepada 6 bahagian. Ia termasuk pengurusan, teknikal, muzik, teater, tari dan vokal. Dalam pada itu, konsert tersebut turut mengetengahkan bakat dan kreativiti murid dengan bimbingan guru atau pensyarah dalam perekaan dan penghasilan busana untuk penyanyi dan pemuzik. Selain bakat murid, konsert Diraja KPM diserikan lagi dengan penampilan artis-artis tersohor tanah air seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Aisyah dan Nur Aniza Idris. Sayonara Selabat Maju Jaya. Itu ungkapan yang terbit dari mulut tenaga pengajar dari Sekolah Kebangsaan SK Pancu Merah kepada murid-murid tahun 6 yang akan memulakan perjalanan mereka ke sekolah menengah pada sesi persekolahan akan datang. Momen-momen indah pada hari terakhir mereka dikongsikan TV PSS The Red Channel SK Pancu Merah untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini. Saya Tasha dari Direct Channel. Hari ini merupakan hari terakhir murid tahun 6 berada di sekolah rendah. Jom kita saksikan momen-momen terindah sebelum langkah ke sekolah menengah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Pengalaman selama 7 tahun di sekolah rendah pastinya meninggalkan 1001 kenangan terindah buat kami semua. Tak lupa juga sisipan pesan warga skor untuk murid-murid tahun 6. Assalamualaikum anak-anak tahun 6. Saya ucapkan selamat maju jaya walau di mana saja kamu berada. Bye. Good luck semua, semoga sukses di masa hadapan. Bye. Okey, untuk tahunan sesi 2022 23 Ustaz ucapkan selamat maju jaya dan selamat salam perpisahan. Moga awak akan pergi ke tempat baru, sekolah baru. Jaga diri elok-elok, jaga diri baik-baik. Semoga awak terus sukses selalu. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Selamat maju jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Pancu Merah, Ustaz doakan semoga kalian semua akan beroleh kesejahteraan, dapat belajar dengan baik dan teruskan usaha supaya berjaya di dunia dan di akhirat. Semoga kalian menjadi contoh dan teladan dan gunakanlah segala ilmu yang telah diperolehi di sekolah ini untuk kemajuan masa hadapan.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dah bersedia untuk pergi ke tingkatan 1? Apakah persediaan yang akan dibuat? Saya akan membawa ilmu yang saya pelajari dari sekolah rendah ke sekolah menengah agar saya akan lebih berjaya. Saya akan memperbanyakkan menguasai vocab untuk memudahkan saya mempelajari bahasa Inggeris di sekolah menengah nanti. Saya akan mengisi masa lapang saya dengan membaca. Membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya dan meningkatkan IQ kita. Pelbagai kenangan suka dan duka saya bersama kawan-kawan selama 7 tahun saya berada di sekolah rendah. Ia sememangnya kenangan yang terindah. Sekian saya Tasha, video terakhir menjadi kru TV PSS. Bye! Penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak akan dilaksanakan secara berperingkat bergantung kepada peruntukan yang diberikan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kos penubuhan jabatan berkenaan dianggarkan melebihi RM86 bilion. Over 86 bilion lah kalau kita nak tubuhkan. Jadi sebab itu ianya perlu dimulakan sedikit demi sedikit kerana kita tak dapatlah ambil bajet untuk semua. Namun begitu yang penting kelulusan dulu. Bila ada kelulusan perancangan kita tu boleh kita atur semula. Tambahnya, sebahagian besar kos itu akan dibelanjakan untuk mengambil kaki tangan baharu bagi mengendalikan jabatan terbabit. Jelasnya pekerja dan kaki tangan sedia ada terpaksa menanggung bebanan yang lebih dengan menjalankan 7 jenis tugasan berbeza. Pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memperincikan perancangan berkenaan. Dalam pada itu, beliau menyambut baik penubuhan unit khas membantras aktiviti pornografi kanak-kanak di bawah bahagian D11 Jabatan Siasatan Jenayah yang diumumkan dalam Belanjawan 2023 semalam. Seperti juga manusia biasa, orang kurang upaya OKU juga berhak mendapatkan informasi terkini dan mendalami ilmu. Namun kadang-kadang akses kepada maklumat menjadi terbatas apabila kurangnya medium penyampaian yang bersesuaian dengan keupayaan mereka. Sekaligus menjadikan komunikasi antara golongan ini dengan masyarakat lebih sukar. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini menyelami profesion sebagai jurubahasa isyarat yang menjadi telinga dan lidah kepada warga OKU pendengaran. Di usia 35 tahun, Ahmad Rozaimi Muhammad sudah berpengalaman lebih 10 tahun sebagai jurubahasa isyarat. Minatnya dalam profesion ini pada awalnya hanya kerana tertarik untuk membantu rakan baiknya yang mengalami masalah pendengaran dalam berkomunikasi. Kini Rozaimi lebih selesa menterjemah dalam bidang agama, sejurus menamatkan pendidikan formal melalui diploma bahasa isyarat. Tanggungjawab jurubahasa isyarat ini sangat besar lah. Dia umpama telinga kepada golongan OKU masalah pendengaran lah. Jadi bagaimana kita nak komunikasi dengan mereka sebabnya bilangan mereka di penduduk Malaysia ni ramai dan di seluruh dunia pun ada juga terdiri daripada OKU pendengaran. Jadi penting untuk kita belajar bahasa isyarat ni untuk kita sampaikan maklumat, sampaikan ilmu dan apa jua yang berkaitan dengan informasi, kita boleh bagi tahu mereka, kita boleh bantu mereka. Selain berkhidmat sebagai penterjemah di masjid-masjid untuk kuliah perdana, khutbah Jumaat dan majlis agama, Rozaimi juga menyumbang bakti di Persatuan Pengajian Al-Quran Anak-Anak Pekak di Pandan Perdana. Di sini, anak kelahiran Raub Pahang ini menjadi tenaga pengajar, menggunakan bahasa isyarat untuk mendidik 18 pelajar dalam ilmu asas fardu ain dan pengajian Al-Quran. Jurubahasa ni banyak bidang, ada bidang pendidikan, ada bidang hiburan, ada bidang agama dan selain-lain. Bidang sukan pun ada. Jadi saya lebih cenderung untuk bidang agama kerana saya melihat penting untuk mereka juga belajar agama, pengetahuan agama. Jadi di situ perlu diberi perhatian yang lebih untuk mereka belajar agama sama seperti masyarakat awam yang lain. Dan yang menyeronokkan apabila kita ajar tentang agama, mereka dapat faham, mereka dapat tahu dan mereka akan tanya balik soalan. Ada interaktif antara kami.
Sama seperti cabang-cabang lain, tugasnya sebagai jurubahasa isyarat menuntut banyak kesabaran dalam berkomunikasi bersama warga OKU pendengaran. Anak bongsu daripada 7 beradik ini akui setiap hari berdepan dengan cabaran berbeza untuk memastikan komuniti ini dapat memahami dengan tepat setiap informasi yang ingin disampaikan. Mereka juga ada hak-hak untuk mereka mengetahui isu-isu semasa, mengetahui maklumat-maklumat, mengetahui ilmu, dan perlunya jurubahasa ni untuk sampaikan kepada mereka maklumat-maklumat tersebut yang merupakan mereka terbatas untuk memahami apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, sangat terbatas. Jadi pentingnya untuk ada jurubahasa isyarat ni dengan lebih banyak lagi untuk masa yang akan datang supaya dapat maklumat tu dapat mereka mendapat secara menyeluruh. Di dalam nyanyian, sebutan itu dia kena ada beberapa menitik beratkan, iaitu yang dititik beratkan adalah vowels dengan consonant. Okay. Di dalam vowels adalah A, E, I, O, U. Kita akan sebut dia lebih kepada round voice. Round voice maksudnya suara itu lebih bulat. Kalau consonants, kita tidak akan sentuh. Dia sentuh tidak banyak, dia sikit saja. Okay. Contoh dia macam ini. Teacher akan bagi contoh untuk perkataan satu abjad iaitu A saja. A untuk yang betul adalah rounded voice, dengan yang salah adalah leper. 1, 2, 3. Thank you. Yang betul rounded voice, okay? 1, 2, 3. Begitulah tadi dengan contoh yang leper, yang salah, dengan rounded voice maksudnya dengan suara yang betul. Kenapa kita memerlukan dengan sebutan yang betul? Supaya nyanyian kita itu teknik dia boleh nampak lagi besar. Suara dia boleh travel lagi ke depan, suara dia lagi ke depan. Kalau leper boleh di suara yang nyaring, tetapi dia boleh merosakkan vocal cords kita. Okey. Ramai yang tidak pernah merasai dan melihat kehidupan sebenar banduan menjalani hukuman di sebalik tirai besi. Bagaimanapun orang ramai yang berkunjung ke Muzium Penjara Malaysia kini berpeluang melihat secara dekat kehidupan banduan melalui lakonan teater yang dimainkan pegawai dan anggota jabatan berkenaan secara langsung di dalam sel tahanan. Wartawan Aslina Abu Bakar ada butirannya. Ayah aku! Sejak aku kecil lagi dia tak pernah menjawab. Dia tak pernah tunjukkan yang dia sayangkan aku. Ini adalah antara sedutan daripada kisah sebenar kehidupan banduan yang dilakonkan semula anggota Jabatan Penjara Malaysia melalui pocket show yang dijalankan di Muzium Penjara Melaka. Kisah benar yang dipaparkan kepada pengunjung bukan sahaja menginsafkan, malah melahirkan rasa gerun apabila ia dipersembahkan di dalam sel yang menjadi lokasi banduan menjalani hukuman sejak pemerintahan British lagi. Coretan isi hati banduan yang ditampal di satu sudut di muzium berkenaan juga benar-benar menyentuh hati sesiapa sahaja yang membacanya. Jika anda lihat, inilah keadaan sel yang menempatkan banduan-banduan yang menjalani hukuman sejak 163 tahun dahulu. Dan untuk pengetahuan anda juga, ini adalah barang-barang dan bekalan yang diberikan oleh pihak penjara untuk mereka gunakan sebelum mereka menjalani hukuman. Pengunjung bukan sahaja berpeluang menyaksikan simulasi hukuman yang dijalankan pegawai penjara, namun mereka juga dibenarkan duduk di dalam sel selama 15 hingga 20 minit dan merasai sendiri kehidupan di sebalik tembok batu itu. Rata-rata pengunjung juga tidak dapat menahan sebab menyaksikan lakonan kisah banduan akhir yang menghabiskan sisa waktu mereka sebelum ke tali gantung yang dilakonkan oleh 6 pegawai dan anggota Jabatan Penjara Malaysia. Bagi saya, ia sangat menyentuh hati lah. Menyentuh hati dan memberi satu pengalaman, pengetahuan, pengajaran lah yang baik lah kepada orang ramai yang mengunjung lah.
ke Muzium Penjara ni. First memang kita nak tengok pun yang sebagai takbir tu. Macam saya seorang yang sangat takut macam benda-benda yang menyentuh hati. So bagi saya juga macam kait dengan saya punya kawan, punya keluarga, dia punya masalah tu. So saya rasa macam tersentuh di situ. Bagi saya pada masa yang sama dia dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai lah. Pengarah Muzium Penjara Melaka Muhammad Saifullah Mat Akhir berkata, program itu bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai sistem hukuman dan pemulihan yang dilaksanakan jabatan berkenaan secara lebih dekat. Malah pihaknya juga turut merangka beberapa lagi program selain membuka ruang kepada mana-mana agensi untuk turut sama terlibat. Sebenarnya kita ingin memberitahulah kepada masyarakat bahawa fungsi Muzium Penjara tu memang sebagai salah satu selain daripada untuk lawatan, pameran apa semua, kita lebih kepada pendidikan jenayah tu sekali. Persembahan-persembahan daripada anggota iaitu daripada unit kebudayaan dan kesenian Jabatan Penjara Malaysia, iaitu daripada Prison Stoppers dan juga teater. Persembahan yang dibawa ini adalah anggota daripada seluruh penjara Malaysia. Muzium Penjara Melaka atau dikenali HM Jail adalah penjara kedua tertua yang dibangunkan ketika pemerintahan British di Tanah Melayu sejak 163 tahun lalu. Bagaimanapun, penjara yang boleh memuatkan 500 banduan dalam satu masa itu kini dijadikan muzium penjara sejak penghujung 2014 lalu. Seni gastronomi dengan erti kata lain, aktiviti yang melibatkan makanan tempatan dan budaya suatu tempat atau negara. Di Malaysia, ia semakin mendapat perhatian komuniti food hunter dari serata dunia. Lebih lagi, banyak promosi dilakukan oleh ramai pempengaruh di media sosial. Justru, ia merupakan peluang terbaik untuk menarik dan mengaktifkan sektor berkaitan, terutama pelancongan. Ikuti laporan disediakan Ain Syafiqah Zaki ketika Malaysia Culinary World Cup 2023 berlangsung di ibu negara baru-baru ini. Ini baru sahaja sebahagian jenis hidangan yang sempat kami rakamkan. Bayangkan ada ratusan peserta lain dengan masakan masing-masing. Amat menarik dengan seni hidangan yang membangkitkan selera sesiapa sahaja yang melihatnya. Baru-baru ini, lapor media tempatan menyebut ikan empurau merupakan ikan paling popular dan mahal di Hong Kong. Saya sempat bertemu dengan Ramos Jalang, anak nyawa, salah seorang peserta yang menjadikan ikan Sungai Kayangan itu sebagai bahan utama masakannya. Ikan sungai saya menggunakan bahan yang paling mahal iaitu ikan empurau. Ikan empurau antara ikan yang paling mahal di Sarawak dan harga dia 1 kilo boleh cecah ribuan ringgit. So saya bawa ikan tu fresh, bawa pergi daripada Borneo dari Sarawak, bawa pergi sini untuk tandingkan. Saya buat ikan steam. Ramai peserta daripada pelbagai kaum juga tidak mahu ketinggalan mengetengahkan masakan tradisional masing-masing. Hari ini saya masak capati yang berinti lobak putih dengan chutney, pudina chutney dengan raita dan gula merah berempah. So supaya dia bantu untuk hadamkan radish itu. Lemak ni biasanya orang makan dengan ikan bilis kan, dengan rendang lah kalau orang luar. Tapi dari Terengganu kita masak makan nasi lemak dengan ikan. So tadi agak masak nasi lemak, mati layer kita masak tingkat-tingkat, ikan dan juga telur sekali. Acara mega itu juga menjadi medan peserta tempatan bertukar-tukar pendapat dengan peserta luar negara dan ada juga golongan amatur yang mencuba nasib dalam acara ini. Lainnya nampak sebab kita dapat jumpa dengan pelbagai chef dari luar negara. Ada yang dari Arab, China, India, Turki. Saya tak ada restoran. Oh, jadi macam ni belajar sendiri masak? Ya, saya belajar sendiri, lagi belajar sama lain-lain punya chef. Biasa saya masak di rumah. Untuk saya punya suami, saya punya anak-anak. Apa yang menariknya dalam pertandingan memasak kali ini, walaupun ia diadakan secara besar-besaran, ianya tidak akan dibuang dan akan dipersembahkan kepada pengunjung untuk dirasa. Sekarang ni saya nak rasa sikit mi goreng ni. Sedap. Matlamat saya mengadakan anjurkan pertandingan ini untuk memperkenalkan masakan Malaysia ke dunia. Sebab itu saya mengajak seramai 50
juri-juri daripada 32 negara ke Malaysia untuk nikmati masakan istimewa kita yang Malaysia Curi Asia. Acara tersebut bukan sahaja mampu memperkenalkan makanan tempatan di mata dunia, bahkan juga berjaya mengembalikan kegemilangan pelancongan makanan Malaysia. Ain Syafiqah Zaki melaporkan. Sukan. Johor Darul Takzim JDT memulakan saingan Liga Malaysia 2023 dengan satu lagi sejarah baru apabila memenangi Piala Sumbangsih buat kali ke-6 berturut-turut. Kejayaan itu dilakar JDT selepas menundukkan Terengganu FC TFC 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri sekaligus mengutip 3 mata penuh pada aksi pembuka tirai Liga Super musim ini. Jurulatih baru JDT Esteban Solari jelas mempunyai percaturan tersendiri ketika turun berdepan TFC keandalan Tomislav Steinbrückner membariskan 3 pemain baharu dalam kesebelasan utama seperti Oscar Arribas, Juan Muniz dan penjaga gol Ahmad Syihan Hazmi. Corak permainan JDT kekal bertenaga dan hasilnya Harimau Selatan menyingkap gol pembukaan seawal minit ke-5 menerusi tandukan Muniz selepas memanfaatkan hantaran Bertson da Silva. Ketinggalan di awal permainan, TFC cuba bangkit memberi tentangan, namun penyerang import baharu kelahiran Thailand Adisak Kraison yang diharapkan dapat memberi impak nampak bergelut sepanjang babak pertama. Bersambung babak kedua, JDT terus menguasai permainan dengan hantaran-hantaran menarik dan berpunca daripada umpanan pemain lincah Arif Aiman Muhammad Hanafi dari sebelah kanan padang. Bertson berjaya menggandakan jaringan minit ke-57. TFC sekali lagi cuba bangkit selepas itu, namun segala perancangan pelawat mudah dipatahkan pertahanan JDT. Kekal 2-0 sehingga tamat permainan, menyaksikan JDT berjaya memenangi Piala Sumbangsih buat kali ke-6 berturut-turut sejak 2018. Lebih manis, kejayaan menundukkan TFC dalam masa sebenar permainan itu turut memberikan 3 mata penuh buat JDT pada aksi pertama Liga Super musim ini. KPT United Thunder berjaya merampas gelaran pendahulu daripada Negeri Sembilan pada saingan wanita Liga Hoki Malaysia 2023 apabila menewaskan Young Tigres 1-0 dalam aksi kelima semalam. Kejayaan itu menyaksikan KPT United Thunder kini mengumpul 13 mata berkelebihan 2 mata berbanding Negeri Sembilan di tangga kedua selepas pencabar terdekat itu terikat 3-3 menentang TLHT MSNT. Tumpuan turut terarah kepada pasukan hoki CS yang akhirnya meraih kemenangan sulung musim ini apabila menundukkan Mutiara Impian MSSPP PSHA 4-1 di tempat lawan. Beraksi di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, pertembungan Young Tigres menentang KPT United Thunder berlangsung sengit sejak dari mula. Kedua-dua pasukan cuba mencari gol pembukaan, namun tiada jaringan terhasil sepanjang suku pertama dan kedua. Bersambung suku ketiga, Tuah akhirnya menyebelahi KPT United Thunder apabila Nur Asfarina Isah Yivika Isahidun berjaya memanfaatkan pukulan sudut penalti untuk pasukannya 1-0 di depan. Young Tigres cuba bangkit mencari gol penyamaan terutamanya pada suku keempat. Namun keputusan 1-0 kekal memihak KPT United Thunder sehingga tamat wisel permainan. Kejayaan itu menyaksikan KPT United Thunder bimbingan Izzuan Muhammad Saleh naik ke kedudukan teratas dengan 13 mata, manakala Young Tigres yang mencatat kekalahan kedua berturut-turut kekal di tangga ketiga dengan 9 mata. Formula One, ada keyakinan disuarakan pemandu Mercedes George Russell di sebalik sekadar menduduki tempat ke-13 terpantas pada sesi ujian kedua di litar antarabangsa Bahrain. Rakan sepasukan Lewis Hamilton sekadar menduduki tempat ke-15. Keadaan agak mengejutkan apabila jentera Russell tiba-tiba terhenti di tengah litar dipercayai akibat masalah hidrolik. Menurut Russell, pemanduan beliau masih agak lancar. Beliau mengakui masih ada beberapa isu yang perlu diselesaikan oleh pasukan Mercedes. Tambah Russell, pihaknya menemui beberapa data penting untuk mereka mencatat kepantasan yang lebih baik. Semasa sesi ujian itu, pelumba Alfa Romeo Zhou Guangyu mengejutkan ramai apabila mencatat masa terpantas 1 minit 31.610 saat. Pelumba Red Bull Max Verstappen di tempat kedua 0.04 saat lewat. Perlumbaan sebenar pertama untuk kalender musim ini juga dijadualkan di litar antarabangsa Bahrain disakhir pada 5 Mac depan.
Baik, kemeriahan sekitar Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang ke-25 mengakhiri buletin didik. Festival selama 5 hari itu disertai lebih 100 peserta dari 40 negara. Saya Khairi Hazwan Muhammad Nasri. Salam hormat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.